Boleh. Ni impik kipak kepik ni dulu ni. Pindah. Tahu tu? Ha? Tahun lepas dia minta Ustaz ni. Ustaz apa? Fazli. Tak dapat. Ni rezeki Ustaz. Ada cakap tu. Tapi yang mula tu dia rupa macam biasa tu. Yang apa macam cetakan lama tu. Ni yang baru kan? Ni baru ni baru. Baru. UAE lah. Jangan tulis. UAE punya bersyarah. Buat. Ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan fusul fi usul tafsir. Yang kali terakhir kita bincangkan, alhamdulillah kita telah habiskan berkenaan dengan tafsir ma'thur. Yang mana kita kata ada sedikit salah faham, macam dikatakan oleh pengarang buku kita berkenaan dengan disebut tafsir ma'thur ni lawan tafsir bil ma'qul ataupun bil ra'i. Kerana tafsir ma'thur ni macam kita sebut itu, banyak orang faham automatik dia adalah wahyu lah. Mana benda yang tak masuk akal, yang jangan dipikirkan dengan akal langsung. Sedangkan tafsir ma'thur ni tadi, kalau betul daripada Quran macam kita terangkan itu memang Allah Ta'ala firmankan, Allah Ta'ala terangkan balik apa yang dia nak dengan kalimah tersebut. Maka itu memang tafsir yang tak boleh kita lah. Dan kemudian juga tafsir Nabi SAW, itu dikira ma'thur yang betul. Adapun yang pendapat para sahabat berkenaan dengan dua orang tafsir Quran dan Quran, kalau para sahabat cakap dan itu pendapat dia, maka itu dikira tafsir sahabi lah. Tafsir sahabi. Kalau tabi'in, tafsir tabi'in lah. Dia bukannya balik kepada automatik tafsir ma'thur. Macam dia terangkan itu, kenapa berhenti dekat tabi'in, sedangkan tabi'in pun ramai juga ulama. Macam Imam Syafi'i, tabi'in. Dia bukan tabi'in Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah,
Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah tabi'in, tapi mereka tak masuk dalam senarai nama tersebut. Jadi sebab tu kita bincang itu, kita diterangkan, alhamdulillah, dan kita ambil semua tafsiran tu kata kalau Rasulullah terangkan tafsir Nabawi, kalau sahabat tafsirkan tafsir sahabi, kalau tabi'in tu adalah tafsir tabi'in sebenarnya, kalau dia terangkan Quran. Okey, dan kita bincangkan itu, kalau dia kata kita punya garis panduan kita adalah kalau sekiranya apa diriwayatkan oleh daripada Nabi SAW, daripada tafsir baginda terhadap Quran, itu adalah jelas itu tafsir maksur. Kalau para sahabat, perkara yang para sahabat ijma', atau apa yang para sahabat riwayatkan daripada perkara yang ghaibi, seperti sebab turun ayat dan sebagainya, yang hukum marfu', sebab turun ayat, perkara-perkara ghaibiat, maka dianggap juga maksur. Yang ketiga, apa yang mereka ijma', para sahabat ijma' juga, atau para tabi'in ijma', ini disusulkan dengan yang maksur dan wajib diambil kerana ijma' adalah hujah. Okey. Kemudian kita bincangkan sekiranya diorang bercanggahan atau berpendapat, kalau dia kata contoh macam sahabat ni, okey, selain itu maka bab ijtihad, selain daripada yang tu ia adalah bab ijtihad, tak kira sama ada sandaran dia adalah bahasa atau selain daripada alat-alat ijtihad di dalam tafsir. Dan tafsir tabi'in juga disusul dengan maksur bila dia disepakati oleh mereka. Apa selain itu mereka ia adalah tafsir dengan pendapat. So jadi patah balik kepada tafsir birra'i, tafsir sahabi dengan tafsir tabi'in punya syarat. Dan kita nak kata ia diterima atau wajib diterima atau tidak, kita tengok balik kat situ. Siapa tak dapat tengok, patah balik kepada kita punya syarahan dekat Facebook. Baik, hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru, Ikhtilafus salafi fit tafsir, percanggahan salafus salih dalam tafsir. Okay, al-ikhtilafu sunnatun fil bashar. Percanggahan ni adalah satu sunnah, satu perkara yang tabi'i pada manusia. Wa kullu syakhsin yanzuru ila al-mas'alati min zawiyatin wa yahkumu 'alaiha hasba nazarihi wa ijtihadihi. Dan setiap orang, setiap individu akan melihat kepada satu persoalan dari satu sudut dan dia akan menghukum ke atasnya mengikut pandangannya dan ijtihadnya. Ini adalah benda yang tidak ada siapa tak faham. Sebenarnya memang kita panggil apa, ini yang saya ingat, saya sebut hari tu, ada orang kata kalau sahabat boleh bercanggah, kenapa kita tak boleh bercanggah? Alasan dia kisah Nabi SAW pesan pada para sahabat jangan solat asar kecuali di Bani Quraizah. Dia jadikan kisah tersebut sebagai alasan untuk kata bercanggahan tu boleh. Sedangkan para sahabat Nabi SAW, percanggahan mereka berakhir dengan rujukan kepada baginda SAW. Kita akan cek balik dengan Nabi, seorang cakap macam ni, seorang cakap macam ni, mana betul, mana salah. So kalau dia kata ada perkara-perkara yang Nabi SAW akan betulkan, Nabi betulkan. Kalau Nabi iakan lah. So garis panduan dia bukan kepada masalah mereka boleh berhak untuk bercanggahan. Lebih lagi kalau kita nak samakan diri kita dengan para sahabat, kita teruk lah. Kalau orang tu, dia kata kalau sahabat boleh bercanggah, kenapa saya tak boleh? Awak bukan sahabat Nabi. Sebab tu awak tak boleh bercanggah, tak boleh lawan apa yang telah diijma' oleh mereka. Nas yang datang tadi, awak kena faham ikut acuan mereka, bukan acuan anda sendiri. Ni problem yang berlaku di masyarakat ni, dia rasa macam kalau sahabat canggah, kita boleh canggah. Itu tunggu dulu, kan, kena faham. Jadi balik pada asal, kerana memang bercanggahan itu adalah sifat tabi'i manusia. So kalau manusia tak bersetuju, tak satu hati, jangan pelik. Rambut sama hitam, hati lain. Itu memang benda biasa. Okay? Kalau bukan kerana nikmat Allah Ta'ala, manusia tak akan bersatu pun. Kalau bukan kerana nikmat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ungkit dalam surah Al-Imran, kan, Allah Ta'ala sebut apa, Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingat katakan mana kamu dahulu bermusuhan, Allah Ta'ala jinakkan di antara hati-hati kamu. Kalau bukanlah Allah Ta'ala yang satukan hati, takkan siapa boleh satukan hati. Hatta kalau Nabi Muhammad Allah Ta'ala sebut dalam Quran, infakkan di seluruh apa di muka bumi, engkau takkan boleh satukan hati manusia. Jadi maksudnya penyatuan ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bercanggahan itu adalah tabi'i. Orang tak bersetuju satu sama lain, itu tak ada masalah. Jangan pening kepala. Yang kata kenapa tak faham. Kenapa tak faham ke? Itu jangan buat perangai macam tu. Saya paling pening kepala kalau nak cakap dengan orang yang dia kata, dia tak faham ke Ustaz? Macam pandang muka budak ni. Kan memang manusia macam tu perangai. Dia tak faham tu bukan tajuk kita. Kalau dia terima tu, itu kita syukur kepada Allah Ta'ala. Kita cakap dia terima. Syukur, Alhamdulillah.
Kalau kita apa dia memang tak nak mendengar cakap tu biasa. Itu adalah normal. Sebab macam kita sebut tadi, percanggahan adalah sunnah yang memang Allah Ta'ala jadikan pada manusia. Menyatukan hati manusia ni kerja Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sebab memang kita boleh bolak-balik. Okey. Tapi kat sini bila kita sebut tentang masalah percanggahan di sisi salaf dalam tafsir, wa yumkinu taqsim al-ikhtilaf al-waqi'i fi tafsir ila qismain. Dan sebenarnya boleh kita bahagikan percanggahan yang berlaku dalam tafsir kepada dua bahagian sebenarnya. Sebenarnya dua bahagian je. Kena fahamkan. Bila ada percanggahan dalam tafsir, dia sebenarnya dua bentuk. Okey. Al-awwalu, yang pertama, ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilaf yang berbentuk kepelbagaian. Nanti contoh akan diberikan. Okey. Asani, yang kedua, ikhtilafut tadad, percanggahan yang berbentuk pertentangan. Macam ni. Macam cakap sebelum kita masuk nanti. Macam saya kata, benda tu kuat lah, benda tu keras lah, benda tu ampuh lah. Kalimah digunakan oleh mereka berbagai untuk terangkan satu benda. Kadang-kadang benda tu satu maksud, tapi berlainan istilah yang digunakan. Itu sebenarnya dalam konteks bahasa Arab originally dipanggil sebagai tanawu', bukan ikhtilaf. Berbeza penjelasan, tapi maksud dia satu. Satu je, sama. Dia tak ada beza pun sebenarnya. Tapi masalahnya, tanpa contoh betul kita faham. Nanti ke depan kita tunjukkan. Satu lagi, ikhtilaf tadad yang tak boleh kita, memang seorang kata putih, seorang kata hitam. Seorang kata putih, seorang kata hitam. Dia memang lawan, bertentangan. Kalau saya kata, benda ni manis tak? Boleh lah, macam gula. Seorang kata tak, macam madu. Seorang kata tak, macam gula batu. Seorang kata macam air tebu. Mana maksud dia semua mengaku manis, tapi cara dia terangkan berbeza. Kalau saya kata manis tak? Taklah, pahit lah. Saya kata itu manis lah. Dan kita boleh gabung. Jadi tanawu', ini tadad, bertentangan, percanggahan bertentangan. Kalau tanawu' ni gambaran berbeza tapi maksud dia satu. Okey. Itu yang sebenarnya banyak dia kata waqa'a hadzani qismani fi tafsir salafi. Dia kata sungguh telah terjadi dua bentuk ini dalam tafsir salaf, tafsir salafus soleh. Illa anna thani qalilun, melainkan bahawa yang kedua itu ikhtilaf tadad adalah sedikit. Ikhtilaf bertentang adalah sedikit. Ikhtilaf pelbagai, lafaz berbeza tapi maksud dia satu, itu sangat banyak. Boleh kita keseluruhan bila kita kata As-Suddi kata macam ni, Ibn Abbas kata macam ni, kita dengar macam-macam perkataan tapi maksud dia satu je sebenarnya. Tapi orang yang tak faham bahasa Arab mungkin tak tahu benda ni bukan dikatakan percanggahan yang berbentuk pertentangan, tapi percanggahan berbentuk kepelbagaian. Itu cara menggambarkan. Qala Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah musyiran ila ikhtilafit tadad ba'da an saqa ikhtilafut tanawwu'. Berkata Syekh Islam itu Ibn Taimiyah mengisyaratkan kepada percanggahan berbentuk pertentangan sesudah mana dia bawakan percanggahan berbentuk kepelbagaian. Dia kata wa ma'a hadza, walaupun demikian, fala budda min ikhtilafin muhaqqaqin bainahum, maka tak boleh tidak daripada percanggahan yang dipastikan. Dikata ada percanggahan bertentangan, tapi kena dipastikan pula. Percanggahan tadi kena dipastikan di antara mereka. Kama yujadu mislu dzalika fil ahkam, sebenarnya didapati itu seumpama itu dalam hukum-hukum. Contoh macam kadang-kadang daripada para sahabat didengar pendapat yang berbeza tentang satu permasalahan. Kadang-kadang percanggahan tadi tak betul, mungkin penukil tak nukilkan dengan betul. Tukang nukil cerita. Para sahabat Nabi SAW untuk mereka menerima ataupun menggambarkan selain daripada apa yang mereka belajar dari Rasulullah SAW adalah mustahil. Cuma bila datang kepelbagaian ataupun pertentangan pendapat, pasti dekat situ ada A sama ada salah nukilan tak sahih, atau B ataupun ada sebab lain yang kena cari. Sebab tu Ibn Taimiyah kata walaupun demikian, dia kata walaupun ada percanggahan bertentangan pada tafsir salaf, dia kata tak boleh tidak kena daripada percanggahan ni kena dipastikan di antara mereka. Kena pastikan dulu betul tak percanggahan tu percanggahan
Sebagaimana didapati seumpama itu dalam hukum-hukum. Hukum macam tu juga. Pastikan benar. Riwayat tadi daripada Ibn Abbas, riwayat tadi benar daripada Anas, riwayat benar daripada Omar. Kena cek balik. Kadang-kadang bila kita cek balik, kadang-kadang riwayat yang datang tak betul. Tak sahih. Sebab macam mana daripada Nabi SAW boleh ada pendapat yang tidak sahih, atau kata-kata yang tidak sahih daripada baginda, kerana syarat-syarat kesahihan tak cukup. Macam tu juga adalah hukum sebenar kepada apa-apa dinukil daripada para sahabat, sama ada masalah hukum atau masalah tafsir. Tabi'in macam tu juga. Kena cek balik. Anak murid dia mana, siapa yang ceritakan, kena cek balik. Kalau tak, kita kena dengar lah benda-benda janggal. Benda-benda janggal dan pelik yang datang, diambil, diamalkan oleh orang, dia kata boleh pada sahabat buat. Ada cerita kisah ni buat. Macam paling kelakar yang kisah Bilal, kononnya peluk kubur Nabi untuk dapatkan berkat supaya boleh berazan balik. Pada Bilal bin Rabah, ada banyak kes ni yang diorang keluar kata azan Bilal bin Rabah. Sebab Bilal bin Rabah sebaik saja Rasulullah wafat, Bilal tak azan dah. Bilal tidak azan lagi. Minta izin, dia minta izin dengan Abu Bakar dengan Umar, dia tak nak azan dah. Dia azan untuk Rasulullah je. Ni benda yang memang tercatat dalam sejarah. Bilal tak azan dah. So untuk orang kata belajar lepas pasal siapa hidup ketika Bilal ada tu, dengar azan Bilal, dia sahabat lah. Sebab Bilal azan untuk Rasulullah. Tapi kalau ni kata orang tu kata Bilal azan lepas daripada Rasulullah wafat, dia tak ada dalil. Macam mana dia boleh tahu Bilal azan Bilal rupa macam mana? Sebab Bilal dah stop azan. So macam mana dia sanad? Sanad atau mana? Nampak tak? Kepelik tu kan? Bilal dah berhenti azan waktu Nabi SAW wafat. Dia stop azan. Tak lagi azan lepas tu. Itu betul. Dia tak azan dah. Dia minta izin daripada Abu Bakar dan Umar, tak nak azan dah. Cuma cerita. Yang kononnya satu hari Bilal lepas daripada Umar mati, dia pindah ke Syam. Kemudian kononnya Nabi mimpi dia. Dia jumpa dalam mimpi. Nabi kata, wahai Bilal, kenapa lama tak ziarah ni? Lepas tu Bilal pun sedih, bangun tidur, dia pun bangun kuda, balik ke Mekah, balik ke Madinah. Datang terpa kubur Nabi. Kalau kisah tu betul, masalah kisah tak sahih. Dalam Ibn Asakir datang, dan Bilal Nihayah datang, dan Usul Rabah datang, semua tak sahih. Semua sanad tu ada masalah. Dia terjun, korang peluk kubur Nabi. Peluk tu pun bukannya masalah, tak boleh azan. Lafaz tu tak ada pun. Dia azan-azan sangkut peluk kubur boleh azan balik. Tak ada pun. Yang ada dia terjun kat kubur tu, kan menangis-nangis. Itu confirm bukan ambil berkat. Satu. Kedua, Hasan Husin datang belakang dia lepas daripada dia duduk menangis tu. Hasan Husin tegur dia dan kata minta dia supaya azan. Lepas tu pun kisah tu berlaku macam tu. Dia pun kononnya azan, orang dekat Madinah semua datang. Ingatkan Rasulullah dah bangkit semula daripada kubur. Sebab Bilal tak azan dah. Kisah ni banyak masalah. Pertama, bilik tempat kubur Nabi ditanam tu, bilik Aisyah. So dia terkejun dengan tu, Aisyah ada ke tak ada? Ini masalah ni. Kedua, dia peluk tu bukan untuk berkat. Tapi geng-geng ni kata Bilal telah mengambil berkat dengan kubur Nabi SAW. Ni masalah kisah akan cerita macam-macam. Orang ni cerita macam ni, tapi tajuk dia adalah nukilan itu sahih ke tidak. Nama cerita je, kalau ikut cerita macam cerita kita ada. Cerita orang ni, cerita orang tu, semua orang bercerita. Soalan sekarang ni sanad atau sandaran cerita tadi, adakah ia sahih? Sebagaimana sahihnya hadis, macam juga kisah-kisah daripada para tabi'in, para sahabat dan sebagainya, kena sahih juga. Kena sahih juga. Kan? Ini tajuk asal. Okey. Lepas dia kata kalau ada pun, dia kata dia bincangkan tentang ikhtilaf yang percanggahan, tapi kena pastikan dulu, dia kata. Pasal kerana kadang-kadang dia rasakan benda tadi tak boleh berlaku. Tak akan ada para sahabat percanggahan. Okey. Dia kata waqad asyara ila wujud ikhtilaf at-tanawu'i 'inda salafi. Sungguh telah mengisyaratkan pada wujudnya percanggahan kepelbagaian di sisi salafus soleh, Ishaq bin Rahaweh, Sufyan ibn Uyainah, Hasan al-Basri. Okay? Dan naqala dhalika anhum, telah menukilkan perkara itu daripada mereka Al-Imam Muhammad bin Nas al-Maruzi yang mati tahun 294. Memang ada dinukilkan daripada Ishaq bin Rahaweh atau Rahuyah, Sufyan bin Uyainah, Hasan al-Basri tentang percanggahan dalam
kepelbagaian, bentuk kepelbagaian di sisi salaf. Dinukilkan oleh ulama tentang perkara itu. Qala Imam Muhammad bin Nasr Al-Maruzi, dia kata apa? Wa sami'tu Ishaq yaqulu, aku mendengar Ishaq bin Rahawih, salah perawi Bukhari Muslim, yaqulu, dia kata, fi qaulihi, pada firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nisa ayat 59, wa ulil amri minkum, dan orang akan ati Allah wa ati Rasul, wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di kalangan kalian. Ni disebut kan. Okay, dia kata apa? Dia kata qad yumkinu an yakun tafsirul ayati ala ulil ilmi. Okey. Dia kata boleh jadi, tafsiran dia ayat ini ke atas ulil ilmi. Ulil amri ay ulil ilmi, orang berilmu, memiliki ilmu. Wa ala umara'i saraya, demikian juga ketua-ketua pasukan tentera. Li'anna al-ayata al-wahidata yufassiruha ulama ala awjuhin. Kerana ayat-ayat yang satu ditafsirkan ia oleh para ulama di atas bentuk-bentuk, beberapa bentuk. Walaysa dzalika bi ikhtilaf, dan itu bukannya percanggahan. Okay, sebenarnya bukan percanggahan pun. Kalau dia kata ulil amri itu ulama ataupun ulil amri itu umara, sebenarnya tak salah. Zaman Nabi dahulu, untuk dilantik menjadi ketua tentera, orang tu paling kurang kena hafal Al-Baqarah. Nabi tanya surah apa. Dalam satu hadis Sahih Muslim, dia bertanya hafal surah apa. Nak nanti ketua ni surah apa. Bila orang paling muda di kalangan orang yang ada tu, seorang budak muda kata, aku ada hafal surah sekian, surah Al-Baqarah. Kau hafal surah Al-Baqarah? Dia kata, aku hafal surah Al-Baqarah. Nabi kata, pergilah engkau ketua mereka. Dan memang Nabi hantar pun para sahabat untuk pergi ke mana-mana mengajarkan Islam, pun orang yang sama. Umar pula macam tu juga, bila dihantar gubernur ke Syam, ke Mesir, ke Iraq, pun orang yang dihantar tadi bukannya orang yang biasa. Semua berilmu. Bahkan datang bukan setakat untuk mentadbir, bahkan untuk menyebarkan Islam. Umar tak pilih orang lekeh-lekeh pergi. Dia hantar orang yang memang terkenal berpengetahuan untuk pergi. Ibn Mas'ud dihantar. Maksudnya kalau kalimah ulil amri tu bermaksud dengan ulama dan umara pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Ali, mereka betul. Semua orang tu adalah sama. Ulama dan umara tu adalah orang yang serupa. Faham tak? So tak pernah ada percanggahan pun sebenarnya. Daripada mula tak ada canggah, sebab orang yang sama. Baca ulang balik pasal Nabi nak lantik ketua tentera, Nabi tengok orang yang hafal Quran paling banyak. So memang dia alim lah. Dia ulama. Lepas tu dia dilantik sebagai umara. Betul lah. Zaman Umar macam tu juga. Aku utuskan umara ni, dia disebut, dia kata, untuk mereka menyampaikan Islam, mengajarkan agama Allah. So umara itu ulama. Ulama itu umara sebenarnya. Lepas zaman Bani Umayyah yang ada timbul perbezaan. Ulama tu lain, umara tu lain. Lepas zaman mereka, lepas zaman para sahabat yang awal, ya. Dekat situ dah mula start timbul. Ada umara, amir-amir, ketua-ketua, gubernur-gubernur ni yang kurang faham agama. Kemudian ada ulama yang tak duduk sekali dengan diorang. Tak nak jawatan pun. Sampai dipaksa ambil macam Abu Hanifah kan, dihukum, dipukul untuk ambil jawatan. Malik bin Anas dihukum tak nak ambil jawatan. Semua mengelak tak nak ambil jawatan. Sedangkan orang ulama, dia tak nak. Itu ada beza. Imam Syafi'i pernah pegang jawatan sebagai ketua atau gubernur di Yaman. Dia pernah pegang jawatan. Lepas tu diorang khianat dia. Nak hukum dia, bawa jumpa depan Harun Ar-Rashid. Lepas tu tak jadi nak hukum dia. Itu kisah benar. Maksud dia memang ulama dan umara ni zaman para sahabat, zaman para tabi'in awal, memang ulama dan umara tu adalah orang yang sama. Sebab tu tak pelik boleh timbul daripada mereka dua terjemahan tadi. Itu ulil ilmi, ada juga alal umara saraya. Sama betul lah. Dan orang kita kemudian yang duk was-was macam mana satu, tak. Zaman Nabi dahulu ketua tentera dipilih macam tu. Orang paling alim Al-Quran dilantik menjadi ketua.
So ulama dan umarak satu. Macam kalau kita buat apa benda ni, keputusan ni, kita ambil siapa nak jadi ahli parlimen, hafal Al-Baqarah. Gagal semua. Tak kira parti apa. Saya cakap. Ya, betul. Parti-parti Islam pun kadang bukan yang hafal sangat pun. Yang hafalnya anak-anak mereka mungkin kot. Abang-abang ni tak hafal kadang. Betul. Cerita macam mana? Tak betul lah, tak dengan perintah lah, macam pasal diorang ni adalah wakil kepada, kita panggil apa, pengganti kepada pengurusan masyarakat. Untuk urus ke masyarakat, mereka lah yang diberikan bertanggungjawab. Betul lah, taat lah. Tidak kepada benda yang maksiat. Ya, memanglah Nabi berikan garis panduan, la ta'atil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiada ketaatan pada makhluk, kepada makhluk, pada menderhaka pada Tuhan, pada yang menciptakan. Betul lah, itu umum. Pada benda lain betul lah suruh, contoh macam dia suruh pakai mask, pakailah. Dia suruh bawa sejadah, bawa lah. Dia bawa sejadah, dia tak suruh kata satu sejadah satu orang. Dia tak kata pun, kan? Ada tulis? Tak ada kan? Yang orang kita duk nonong je. Duk apa, tak nak rapat kaki. Kenapa? Ha? AJK tu kata, AJK tunjukkan dalam borang tu mana dia? Mana dia? Kata tak boleh. Nombor satu dah kata tanpa jarak. Dia cuma kata masalah sejadah je, bawa sejadah, masalah dia. Video tu bukannya AJK Masjid, bukannya orang Jabatan Agama Islam buat. Itu bukan Jabatan Agama Islam punya orang tu. Yang buat video tu kan. Bukan orang Jabatan Agama Islam. Ni sekarang ni mana mandai ni? Serius. Dalam SOP tak ada pun tulis. Satu jadah satu orang, mana ada tulis? Tunjuk kan. Itu masalah. Yang buat tu bukan Jabatan Agama Islam punya orang pun. Yang TikTok ni kot. Ya, lepas tengok benda tu, dia orang tak baca betul-betul. Mana ada dalam SOP tu, dia tulis dah tak ada jarak. Faham kan? Lepas tu wajib bawa sejadah. Soalan, ada kata ke bawa sejadah tu awak kena pakai seorang-seorang? Tak ada tu, maksud dia tak kata dia bawa apa? Bawa sejadah. Bawa sejadah, galakkan wajib. Galakkan lagi tak ada masalah. Tak wajib. Pelik tu orang. Tak tahu. Ini tafsir guna kepala otak sendiri. Okey. So apa-apa yang umarak kita perintahkan, ulama kita perintahkan, iyalah patutlah. Itu cara dia. Ala kulli hal ulil amri dalam ayat 59 surah An-Nisa tu, itu percanggahan timbul. Ada orang kata tengok ulama bercanggahan. Sedangkan salafus soleh tak silap. Saya ulang balik sebab apa? Sebab memang ketika zaman salafus soleh dahulu, ulama dan umarak tu orang yang sama. Syekh Omar, dia pemerintah. Dia juga mufti. Dia mufti. Antara orang yang dirujuk dalam masalah hal ehwal halal haram dalam agama lepas Rasulullah wafat, 7 orang. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali, Zaid bin Thabit, Aisyah. 7 ni. Dalam ni berapa orang? Ibn Mas'ud, dia dihantar oleh Umar ke Iraq untuk pengurusan. Jadi macam orang lupa tau sebenarnya, dalam nama-nama yang kita sebut tadi, Ali, diorang adalah gubernur, diorang adalah ulama. So sebenarnya tak ada percanggahan pun. Orang sangka bercanggah. Tapi sebenarnya tak bercanggah pun. Mungkin lepas satu masa dah berpisah. Mana umarak tadi mungkin daripada keturunan tidak daripada orang yang alim dia ambil, dipilih, maka naik mereka tanpa ilmu. Kemudian dia pilih pula ulama lain untuk jadi sebelah dia. Itu berlakulah perkara berkenaan. Jadi pemisahan tu dilihat kat situ, sedangkan sebenarnya asal bukan pisah. Satu. So ulil amri tu, bila kita dengar ulama atau umarak, jawapannya sebenarnya betul. Dua pihak kata tak salah pun. Bahkan ketika zaman salafus soleh kata macam tu, memang macam itulah keadaan yang terjadi. Ulama tu umarak, umarak tu ulama. Bukannya ulama lain, umarak lain. Kita sekarang kan ahli politik, jahil agama pun tak apa. Jahil agama pun tak apa. Asal dia penasihat je. Yang nasihatkan dia betul, dia tak apa, tak ada resah. Jahil tak macam mana pun tak apa. Berbeza dengan zaman dahulu. Orang akan pilih seorang ketua tadi berdasarkan pada macam Nabi tu buat telah. Tanya hafal surah apa?
Tuan kata, kalau lah dibuat, kan semua ahli parlimen kena hafal Al-Baqarah. Mampus. Semua gagal. Nabi usaha Nabi buat. Nabi nak hantar ketua tentera, Nabi tanya hafal surah apa? Hafal surah apa? Dekat situ nilai dia. Kalau agama tak tahu, kita nak jadikan ketua kita buat apa? Agama dia tak tahu. Nak jaga agama kita macam mana? Yang pelik orang kita, nanti ada lah tu, dia pandai lah tu. Allahuakbar. Itu pandai. Awak ikut orang macam tu, awak tanggung sendiri. Baik. Okay, dia kata apa? Ya. Yang rosak tu ulama pengampu kan? Tak. Ulama pengampu tak wujud yang ulama. Bila orang tu mengampu, dia kan ulama. Sebab ulama, Allah sebut dalam Quran, dalam surah Az-Zumar, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya yang takut Allah di kalangan hamba-hambanya para ulama. Maksudnya orang tu buat benda berkenaan, dia bukan ulama. Sebab ulama takut Allah. Yang tak takut Allah Ta'ala bukan ulama. Pasal banyak orang salah faham bab ni. Contoh macam dia tengok iblis kan. Dia kata iblis ni alim. Siapa kata iblis alim? Kalau dia alim tak lawan Allah Ta'ala. Banyak orang sampai saya jumpa dekat Perlis, ada seorang pakcik tu. Lepas kelas, dalam kelas tu, dia angkat tangan. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya kata yang iblis ni tinggi makrifat? Dia kufur tu sebab tinggi makrifat. Dia macam lepat bongok ni kan. Jadi yang itulah, kau ni bangang sangat sampai jadi makrifat tinggi sangat sampai lawan Allah Ta'ala. Saya kata, kalau dia kenal Allah Ta'ala, takkan dia buat macam tu. Kalau dia kenal siksaan Allah Ta'ala berat, takkan dia buat. Menunjukkan dia tak tahu. Dia tak tahu sebab dia jahil sebab dia buat macam tu. Sebab tu ilmu ini mengangkat nilai. Kalau dia kata orang tu dengan ilmu dia ada, dia jual agama dia, dia gagal lah. Macam ahli kitab lah. Itu beza dia nak kata ulama pengampu tak wujud. Tidak wujud. Orang jahil pengampu je ada. Kalau dia tahu nilai dunia yang dia jual, yang dia beli dengan akhirat yang dia jual, takkan dia buat. Tapi kerana tak tahu nilai, maka dia buat. Ulama sebenarnya ni cerita dia. Ulama ni Allah Ta'ala yang angkat, bukannya kita. Awak buat persatuan ulama pun tak guna. Faham tak? Ni cakap ni kan orang marah. Dia bukannya awak dapat title ulama sebab awak masuk persatuan ulama. Macam apa? Geng-geng apa? Ahli tasawuf ada persatuan. Bapak saya dulu ada kad. Pertubuhan apa? Ahli pertubuhan tasawuf se-Malaysia. Ada je. Semua orang boleh claim. Masalah sekarang ni, macam juga orang belajar. Ini masalah kadang ada orang tu belajar peringkat tinggi. Sangat tinggi bab belajar dia. Tapi orang tak nak angkat dia, duduk dia macam tu. Orang tak nak ambil ilmu dia. Sebab tu Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan mengangkat Allah orang beriman ni kan kamu. Dan orang diberikan ilmu beberapa darjat. Siapa angkat? Allah angkat. Dah habis cerita lah. Ni takkan kita boleh claim diri kita. Kadang-kadang orang claim kan, saya ulama kan. Ada saya jumpa orang dia kata, saya nak jadi ulama ummah. Macam, tak apalah, terpulang lah. So, ulama ni bukan jenama, bukan tag title. Tak boleh. Dia bukan title boleh dijual beli. Awak pakai tag, name tag saya ulama pun, orang tak hormat, tak guna juga. Pasal benda ni Allah yang angkat. Allah yang angkat. Dan Allah boleh jatuhkan juga. Okay, orang satu masa tu orang kecil, baguslah ustaz ni. Satu masa menyampah. Tengok dah bangang tu. Ada je. Tu basic. So jangan sekali-kali kita nakkan title ulama tadi. Bukan kerja kita. Kalau kita ada ilmu yang orang nak dengar, kita share. Bukannya kerja kita untuk saya dah berdaftar, saya dah belajar, saya dah sekian. Tak guna. Dan belajar banyak mana pun kalau orang kalau Allah tak angkat takkan jadi. Yang mengangkat dia pula bukan kita pula doa, ya Allah jadikanlah aku ulama. Tak payah. Awak beramal dengan ilmu awak, nanti Allah Ta'ala jadikanlah orang ikut awak. Sebab tu yang kita doa, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami untuk orang bertakwa sebagai pimpinan. Yang doa kita minta tu, minta Allah Ta'ala, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami untuk orang bertakwa sebagai ikutan. Sebab bila kita buat benda yang soleh, orang lain ikut, itulah tajuk dia. Kalau tidak, tak guna pun. Allah alam kan. Kadang benda tempat belajar ni tinggi-tinggi, tapi nak jadi ngok-ngek jadi je. Kan? Dapat title apa, doktor sekali pun, lepas tu dia pergi ke kepala pengira, kan? Kawan kata nampak bangang juga. Macam ni.
Kan serius kan? Mana pasal dia punya ada. Baru ni ada siapa budak buat nakal. Dia kata apa? Dia kata waktu nak mati orang, kan orang nak mati kan? Nabi kata lakini mautakum la ilaha illallah. Sahih Muslim. Ajarkan orang nak mati dengan kamu kalimah la ilaha illallah. Jadi pergi kat geng-geng ni, tak usah la ilallah kan. Orang nak mati hu kan pasal. Dia kata tak boleh lah, ini untuk sufi je. Kita Islam bukan sufi kan. Kami ni Muslim. Kami mukmin, bukan sufi. Tahu pelik. Tahu lah. Ala kuliah macam tu. Yang tu Haji faham kan? Maksud dia masalah bila orang tu kata ulama mengampu tak? Mana orang-orang masyarakat pun sebenarnya kalau pandai menilai tahu siapa penipu, siapa tak penipu sebenarnya. Siapa yang betul alim yang menyandarkan agama kepada tempat sumbernya atau orang yang pura-pura tunjuk tak reti tapi tak reti apa pun. Ini kena faham. Okay? Baik. So jadi tengok daripada ayat tadi, ayat surah An-Nisa tadi tu, dia sebutkan tentang percanggahan. Okay? Percanggahan. Sebab kata memiliki ilmu, ada kata umarok, ketua-ketua tentera. Tapi dia kata li'anna ayatul wahidah yufassirul ulama'u ala wajhin. Kerana dia kata ayat yang satu ditafsirkan oleh ulama di atas beberapa bentuk. Walaysa dzalika bi ikhtilaf, dan bukan itu ikhtilaf. Dan saya terangkan sebenarnya kenapa tak ada ikhtilaf kat sini. Sebab memang asalnya ketika zaman salafus soleh dahulu, yang jadi gubernur itu yang dihantar, contoh Omar sendiri, zaman dia kan penyebaran Islam dengan luasnya sampai Rom dan Parsi jatuh. Ketika itu yang dihantar untuk mengajarkan agama ke negara-negara tadi, diorang jugalah adalah penguasa dan pentadbir. Orang yang layak mengajar agama, dioranglah yang mentadbir dan mengurus. So dioranglah ulama, dioranglah umarok. So memang tak ada beza lah. Tak ada beza pun sebenarnya. Sebab tu ayat tu keluar macam tu. Jadi tak ada perbezaan. Sebenarnya percanggahan pada orang kemudian yang kita nampak ada separation. Ini pemerintah, ini ulama. Dia berlainan. Sedangkan pada zaman para sahabat dahulu, zaman tabi'in, diorang adalah satu. Dia adalah satu. Baik. Wa qala Sufyan bin Uyainah. Ini juga nukilan Muhammad bin Nasr Al-Maruzi. Dia kata, dan telah berkata Sufyan bin Uyainah, laisa fi tafsir al-Quran ikhtilafun idza sahal qawlu fi dhalika. Dia tiada dalam tafsiran Quran percanggahan apabila sahih kata-kata pada perkara berkenaan. Bila sahih takkan ada percanggahan. Kalau tak sahih, ada kita jumpalah percanggahan-percanggahan yang banyak. Okey. Wa qala, dan dia kata lagi, dia kata adakah ayakunu syai'un azharu khilafan fi zahiri min khunnas. Dia kata adakah yang lebih zahir, adakah sesuatu lebih zahir percanggahan dalam pada zahirnya daripada khunnas. Apakah khunnas? Kan alladhi min syarril waswasil khannas kan. Khannas atau khunnas tu apa dia? Okey. Dia kata lebih zahir berbanding kalimah khunnas. Dia kata kat sini dia kata qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ya baqar wahshi. Ia ada lembu yang liar, lembu liar. Kan? Okey. Wa qala Ali, berkata Ali, hiya nujum. Ia adalah bintang-bintang. Qala Sufyan bin Uyainah wa kilahuma wahidun. Dua-duanya adalah satu. Kenapa? Li'anna an-nujuma takhannasa bin nahar. Kerana bintang-bintang menyorok atau menyembunyikan diri ketika siang hari. Wa tazharu bil lail, dan juga akan muncul bila? Tengah malam. Wal wahsyiyatu, dan binatang liar juga. Kita idza ra'at insiyan, bila nampak manusia, khanasat, dia akan menyorok. Fil ghaitan, dalam semak-semak, wa ghairiha, dan selainnya. Wa idza lam tara insanan zaharat, bila tak nampak manusia dia akan muncul balik. Okey. Qala Sufyan fa kullu khunnas, semuanya khunnas. Okay, ini sebenarnya percanggahan yang dimaksudkan tu sifat sebenarnya. Khunnas tu yang kejap nyuruk, kejap datang. Kan kita datang macam apa min syarril waswasil khannas alladhi yusufi sudurin nas minal jinnati wan nas kan. Khannas ni satu benda yang kejap datang, kejap hilang. Cuma di sisi para sahabat dalam bahasa, diorang gelar dengan kalimah tadi
lembu atau binatang liar yang nampak orang, dia lari. Tak nampak orang, dia keluar. Okey? Ataupun macam bintang. Ketika siang dia hilang, ketika malam dia datang. Walaupun sebenarnya siang pun dia ada, tapi tak kelihatan. So, yang mereka sebutkan sifat, dia bukan tujukan kepada benda atau objek itu tersendiri. Sebab tu kalimah tadi, kita tak perlu datang berkeras. Mana satu betul Ustaz? Lembu ke bintang? Saya nak satu je kalimah. Sedangkan cara para sahabat menjelaskan tadi, macam kata Sufyan bin Uyainah, sama. So, bagi mereka adalah masalah benda tu datang, pergi. Sekejap menjenguk, sekejap menyorok. Sekejap menjenguk, sekejap menyorok. Itu maksud yang dia nak. So, tak kira dia binatang, dia digambarkan dengan binatang seperti lembu, liar, atau digambarkan seperti bintang. Kalau lembu liar ni, kalau contoh macam apa, macam seladang kot. Dia kata apa, jarak berapa kilometer, kita datang tu bau badan kita dia lari dah. Punya dia cepat tangkap bau manusia. Allah, dia katakan lagi buru cakap. Tak jumpa seladang, tak jumpai dengan mudah. Dalam hutan kita seladang ada. Tapi bukan binatang sering dijumpai lah. Beza dengan macam rimau ke gajah keluar tengah jalan kan. Sekarang ni kan. Pasal apa? Tebang hutan elok untuk rimau. Apa benda lah. Baik. Qala Ishaq, berkata Ishaq bin Rahawayh, wa tasdiqu dzalika ma ja'an ashabi Rasulillah fil ma'un, dan pembenaran untuk itu yang mengatakan bahawa percanggahan tu ada. Okay, daripada segi mereka punya, tapi bermacam percanggahan bermacam, berbagai, bukan percanggahan yang bertentang. Okey. Dia kata wa tasdiqu dzalika, dan pembenaran itu adalah ma ja'a an ashabi Rasul, apa datang daripada sahabat-sahabat Rasul SAW fil ma'un wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghalang al-ma'un. Apakah itu al-ma'un? Yakni ba'duhum qala yakni anna ba'dahum, beliau maksudkan bahawa sebahagian mereka, itu para sahabat, berkata qala az-zakah, ada kata zakat, yang menghalang zakat. Wa yamna'unal ma'un, mereka menghalang akal ma'un. Okey, ada kata zakat. Wa qala ba'dhum, berkata sebahagian mereka ariyatul mata', meminjamkan barang-barang. Contoh pinjam periuk ke, pinjam cawan ke, pinjam bekas ke. Itu dia kata benda-benda yang pinjaman, yang kita boleh bagi pinjam tapi tak nak bagi pinjam kat orang. Itu bagi yamna'unal ma'un, menghalang akan peminjaman barang-barangan. Sebab tu kadang-kadang dalam terjemahan, sebab tu kadang-kadang kita minta dalam terjemahan kan Al-Quran, kita akan dapati diorang akan terpaksa pilih salah satu di antara maksud. Tak boleh tak semua. Tapi bunyi tahu. Okey, dia tak letak semua. Dia akan letak salah satu di antara maksud yang datang. Kalau kita tengok macam Al-Ma'un apa? Surah apa? Surah Ma'un kan? Okey. Surah Ma'un, dekat sini ditulis surah Ma'un, surah barang-barang berguna. Al-Ma'un, barang-barang berguna. Okey, dia kata sini kan. Dia kata sini apa, dan enggan menghulurkan bantuan. Wa yamna'unal ma'un. Kan surah ni dan ni. Ini Quran, terjemahan Quran kepada bahasa Melayu Ini baru. Cetakan ni cetakan kedua kot. Tahun lepas dah ada tapi tak dapat macam ni. Tak dapat. So, ini antara projek UIA Malaysia. Disediakan oleh Kumpulan Akademik Jabatan Bahasa Quran, Pusat Bahasa International Islamic University of Malaysia. Tapi cetak di Saudi. Cetakkan ke berapa? Tak ingat. Okay, ni dia akan percuma. Siapa-siapa cuba dapat, dia boleh dapatkan. Ini yang baru Kalau lama tu yang kita ambil daripada Saudi, dia Indonesia. Jadi ada perkataan-perkataan yang kita faham. Ini Alhamdulillah. Okay, tapi kat sini, jadi kat Ma'un ni, dia letak kat footnote. Kat nota kaki, dia tulis tau.
Okey. Dia kata dan wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan menghulurkan bantuan. Ini barang-barang berguna lah. Lepas tu dia buat footnote nombor 2 bawah. Sebahagian mufassir menghuraikan dengan enggan membayar zakat. Enggan bayar zakat. Dia tak boleh letak semua sekali. Ni cerita dia. Dia tak boleh letak semua sekali. Semua kalimah tak boleh letak dalam tu. Macam wal asri. Waktu asar ke demi masa. Itu nak kena faham. Jadi kalau ikut kepada apa? Kepada sudut masalah terjemahan, kita duduk betul. Tafsiran tu daripada salafus salih dua datang. Yang kata al-asr itu masa, al-asr itu waktu asar, duduk pendapat tu datang daripada salaf. Tapi ketika nak tulis dalam terjemahan, awak terpaksa pilih salah satu je. Itu tak ada, itu kepada orang lain. Tapi masalah sekali ni, apakah ma'un tadi? Ma'un tu apa? Ma'un tu sebenarnya adalah barang-barang, ada kata barang-barangan pinjaman. Cawan ke bekas orang nak pinjam kan? Itu. Itu kena faham, tu beza. Jadi ma'un. Ma'un tu sebenarnya. Lepas tu kat sini kata dalam kita punya tafsir ni, buku kita ni, dia kata paling benar tunjukkan tu adalah kalimah ma'un dalam surah Al-Ma'un tadi. Sebab sahabat-sahabat Nabi ada yang kata zakat, ma'un tu zakat, yamna'un al-ma'un menghalang zakat. Ada kata yamna'un al-ma'un menghalang pemberian barang untuk dipinjamkan. Balik pada asal, orang kedekut lah. Orang tu kedekut lah, itu je cerita dia. Sama ada yang wajib atau yang sunat, dua-dua dia tak buat. Kalau harta wajib untuk dikeluarkan zakat pun dia tak bayar. Kalau anda kata berkaitan tolong jiran-jiran pun dia tak buat. Itu maksud dia katakan lebih kena dengan tepat pengertian dia. Seorang sebut dia menggabungkan sifat tadi, kedekut tu. Dia masuk dua satu. Jadi kat sini okey, itu yang nak fahamkan. Qala Ishaq, berkata Ishaq bin Rahawih lagi, wajahila qaumun hadhil ma'ani, dan telah tak tahu, telah jahil perkara ini, satu kaum akan pengertian ini. Telah jahil satu kaum akan pengertian ini. Fa idza lam tuwafiqul kalimatul kalimata qalu hadha ikhtilaf. Bila tak bergabung satu kalimah yang lain, mereka terus kata khilaf. Sedangkan benda tersebut bukannya khilaf. Bukan khilaf. Ini bukan khilaf bertentangan. Dia khilaf kalimah je. Kalau ikutkan itu, kita sebutkan apa kalimah apa? Terjemahan bagi apa? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Kan ada riwayat datang daripada salaf kata siratal mustaqim itu adalah Islam, kebenaran. Siratal mustaqim itu adalah Islam. Siratal mustaqim itu adalah Nabi. Quran. Siratal mustaqim adalah Nabi. Siratal mustaqim itu adalah Abu Bakar dan Umar. So kita dengar asal banyak ni, kejap siratal mustaqim adalah kebenaran, kejap Islam, kejap Quran, kejap Nabi. Sekejap kata Abu Bakar dan Umar. Okey, punca di sini. Bila siapa-siapa nak kebenaran, kena ikut Islam. Tak ada yang benar kecuali Islam. Kalau untuk kata Islam benar tapi lain pun benar juga ustaz, jangan terlampau taksub. Tak, kita kena taksub lah. Sebab itu akidah kita. Allah tak sebut inna dina indallahil Islam. Tak boleh. Islam tu luas, pasal tafsiran Islam tadi kena ambil daripada Nabi. Sebab tu bila kita nak Islam, kena ikut Quran. Kalau nak tahu Quran, kena tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ajaran, kena tengok siapa? Sahabat. Jadi sebenarnya kalimah tu berbeza daripada penggunaan sebutan, tapi dia maksud dia satu. Itu panggil khilaf betul. Dia panggil khilaf yang sebenarnya orang yang jahil akan sangka dia khilaf sebab kalimah tak serupa. Kawan ni kata kalimah ni, kawan ni kata kalimah ni. Ni kata burung, ni kata empati. Khilaf lah. Dia kata burung, ni kata empati. Kita macam, apa masalah dia? Alah, dia burung. Faham tak? Sedangkan kalimah tadi satu je. Benda yang sama, cuma dia gambarkan dengan apa, dia gambarkan apa. Itu sebenarnya masalah. Bila kita belajar tafsir, kalau kita faham bab ni, kita akan jumpa sebenarnya sama je. Sebut as-suddi lah,
Sebut Zaid bin Aslam lah, sebut nama banyak macam kan. Tapi sebenarnya baca balik kalimah satu je. Benda tu satu, cuma cara diorang jelaskan berbeza. Tak ada pertentangan, tapi kepelbagaian panggil. Kepelbagaian. Itu yang kena faham betul baik. Wa qala, kata lagi apa? Muhammad bin Nas Al-Maruzi kata lagi, wa qala Al-Hasan, telah berkata Hasan Al-Basri, dia kata wa dzukira indahu ikhtilaf fi nahwi ma wasafna. Dia kata telah disebutkan di sisi Hasan Al-Basri seumpama dan dalam seumpama apa yang kita sifatkan. Mana kita sebut kalimah tadi kan, yang kita sebut ini ada banyak maksud-maksud ni. So orang cerita pada Hasan Al-Basri tentang percanggahan ini. Kata Hasan Al-Basri apa? Faqala, berkata Hasan Al-Basri, innama utiyal qaumu min qibalil ajmati. Hanyalah diberikan kaum tersebut percanggahan dari sudut keajaman. Pasal dia ajamlah dia, kata benda ni canggah. Sebab dia bukan Arab. Kalau dia Arab, dia takkan lihat dekat situ percanggahan. Terutama bagi orang-orang yang memang saya cari apa percanggahan untuk meninggalkan amal. Dia tengok ini lain. Nak ikut siapa? Tak nak ikut semualah. Semua tak betul. Itu salah, itu biasa berlaku. Dia orang kononnya kata percanggahan itu adalah percanggahan yang merosakkan. Dan tak ada pun. Sebab tu kata Hasan Basri, innama utiyal qaumu min qibalil ajmati. Hanya diberikan kaum tersebut, maksud dia apa rasa benda tu bercanggahan dari sudut ajam mereka. Sebab mereka ajam, mereka rasa benda tu bercanggahan. Kalau mereka Arab, mereka tak ada masalah. Macam kita sebut hari tu lah, masalah zalika dengan hadha tu. Hadzal kitab ke zalikal kitab. Kan kita bincang tu. Orang yang tak belajar bahasa Arab akan katalah apa sebab kejap hadha dengan zalika benda sama. Hadha ini, zalika itu. Bila Quran kata zalikal kitab, mana Quran kitab luar lah. Kan kitab ini, kitab itu. Dia macam kitab apa lah? Itu cari kitab lain. Sebab dia bagi dia kitab yang Quran kata kitab itu. Quran tak kata kitab ini. Tapi bila kita jumpa Ibn Abbas kata apa? Zalikal kitab ai hadzal kitab. Dia tak baca. Diorang tak baca dengan itu kitab. Diorang baca kitab ini. Tiada keraguan padanya. Sebab tu diorang tak canggah. Diorang tak jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ni macam mana ni? Tak ada seorang bertanya. Sebab apa? Sebab diorang faham. Habis tu Hasan Basri kata, yang kaum yang kata Quran ni dicanggahkan salafus soleh, penjelasannya, ini diberikan kepada kaum ni, perasaan tersebut, daripada sudut keajaman mereka. Ajamnya mereka lah menyebabkan mereka sangka sedemikian. Sedangkan tak ada percanggahan pun. Wa aqada Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri yang mati tahun 286, mabahasan, satu kajian, dia telah buat satu kajian fi ikhtilafi tanawu'i wa ikhtilafi tadad, dalam percanggahan pelbagai dan percanggahan bertentangan fi kitabih, dan kitab beliau Ta'wil Mushkilil Quran, penjelasan kemushkilan Al-Quran. Dia ada kitab Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. So dia karang kitab ni, boleh kalau anda kata jumpa terjemahan atau boleh baca kitab Arab, baca. Dan tu ada dua bab, dua bahagian, satu kajian tentang tajuk tu. Percanggahan kepelbagaian, percanggahan pertentangan. Dia buat kajian tentang perkara tersebut. So benda ni kita nak faham pada salafus soleh, macam mana boleh ada percanggahan kalau sumber diorang satu. Kita ni jauh dah ujung kan, dah sampai dekat hulu dah hilir sungai dah. Macam-macam benda dah masuk. Diorang tu kan asal bersih lagi, kenapa boleh macam tu? Jadi kat sini diterangkan. Sebenarnya bukan masalah itu. Dia masalah kepelbagaian kalimah, kepelbagaian sudut penjelasan, tapi bukan berbeza benda lain. Bukan beza. Walaupun keluar tu macam sebutlah Siratul Mustaqim, kejap kata Islam, Muhammad, Quran. Sebut macam-macam tapi maksud dia satu. Okey, baik. Dia tawaffala Syekh Islam Mutawaffah Samania wa Ishin wa Sabumiyah. Dia kata telah memperincikan Syekh Islam Taimiyah yang mati tahun 728, hadhil mas'alata, permasalahan ini, atamat tafsilin, sesempurna-sempurna perincian, fi kitabihi muqaddimatun fi usul tafsir. Dia ada buat perincian tajuk ni. Lepas tu yang pada awal tadi disebut dah. Lepas dia kata walaupun begitu, kena dipastikan sebenarnya percanggahan tu betul ada. Betul tak bercanggah sebenarnya. Kadang-kadang mungkin tak sahih pun.
Kita heboh lah bincang-bincang rupanya tak sahih. First pastikan sahih dulu. Macam dikatakan tadi oleh sekejap. Bukan ayat atas sikit dia. Okey. Dia kata okey, dia kata Sufyan bin Uyainah kata, tiada dalam tafsir Quran percanggahan apabila sahih kata-kata atau pendapat dalamnya. Kalau sahih takkan ada percanggahan. Macam hadis lah. Bila hadis tu sahih, takkan ada percanggahan. Bila dhaif ke, maudhu' ke, startlah dia akan mula contradict dengan yang menjadi usul dalam agama. Okey. Okey, dia kata sini, dia kata okey, dia masalah daripada agama, dari syariah, daripada asal. Ya, dia kata waqad taqaddamat tanbihu alaihi, dan telah berlalu peringatan terhadapnya. Wasani, yang kedua dia kata, maka zahiruhul khilaf, ni tajuk kita. Apa yang zahir dia adalah khilaf. Walaysa fi haqiqati kadzalika, namun ia pada hakikatnya bukan sedemikian. In reality dia bukan macam tu. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalika, dan yang paling banyak apa terjadi daripada itu adalah fi tafsir kitab wa sunnah, dan penjelasan kitab dan juga sunnah.
dan penjelasan kitab dan sunnah. Fatajidu, lalu engkau akan dapati al-mufassirin, ahli tafsir, yanquluna anis salafi, mereka nukil daripada salafus salih, fi ma'ani alfazil kitabi, dalam pengertian-pengertian lafaz-lafaz kitab, aqwalan mukhtalifatan fi zahir, kata-kata atau pendapat yang bercanggahan pada zahir. Tapi fa idza tabartaha, bila kau amati dia balik, perhatikan balik, wajadtaha tatalaqa 'alal ibarati kal ma'nal wahidi, lalu kau akan dapati ia bertemu di atas satu gambaran seperti makna yang satu. Nampak macam A kata lain, B kata lain, macam sebutlah siratul mustaqim tadi. A kata Islam, B kata kebenaran, C kata Quran, D kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, F kata Abu Bakar dan Umar atau sahabat. Kan dengar kalimah tu berbeza-beza, tapi kita pandang balik. Macam Imam Syatibi kata, bila engkau ambil kira dia kata wajadtaha tatalaqa 'alal ibarati, engkau dapati dia bertemu pada satu gambaran, kal ma'nal wahidi, seperti makna yang satu. Wal aqwalu idza amkana ijtima'uha wal qawlu bi jami'iha min ghairi ikhlalin bi maqsadi qaili fala yasihu naqlul khilafi fiha anhu. Dan pendapat dia kata, apabila boleh untuk digabungkan ia dan dikatakan dengan kesemuanya, kita pakai semua kata-kata tadi, tanpa merosakkan terhadap tujuan yang mengatakan. Macam orang tu kata, kawan saya datang, bukanlah Abu, dia kata Abu datang, Abu kawan dia, okey, Abu kawan dia, tapi dia kata sepupu datang, sepupu dia Abu tu lah kawan dia. Faham tak? Abu itu sepupu dia, kawan dia, kan, nama Abu, kan, yang kahwin dengan orang Sarawak. Dia sebut semua sekali tu ada satu. Tapi semua A kata macam ni, B kata macam ni, C kata. Tapi bila kita boleh gabungkan pengertian kata-kata dia tadi dengan gabung semua sekali, kita kena gabungkan, maka tak sah dinukilkan percanggahan padanya daripada orang tersebut. Tak boleh buat macam tu. Kata Imam Syatibi, first tadi macam lah, macam kes macam lah, benda tak ada khilaf lah. Yang dia datang dengan ada pendapat kata boleh tu, tu sewil kan. Yang banyak orang katakan ni ada khilaf, semua khilaf. Dia ingat suka hati dia je khilaf. Tu yang saya dengar ada orang kata, dia punya nak kata khilaf tu ada pada semua benda. Lepas sekali dia kata apa? Kentut pun ada ulama kata khilaf. Saya kata siapa cakap? Ijma' kot. Semua kumpulan Syiah ke semua sekali, semua kata kentut batal wuduk. Dia boleh kata tak batal. Dia kata ada pendapat kata tak batal. Saya kata siapa? Yang ada jahat juga, kita kata siapa? Sebut. Dia macam tu. Siapa? Mana ada? Kalau belajar kitab fiqh, buka semua kitab, ijma'. Masalah tu batal kan? Wuduk. Datang dia tiba kata ada khilaf. Dia bukan apa ayat suka ada khilaf ni. Ini saya cakap dia ada khilaf. Ini tak boleh bang, ada khilaf. Dia memang ada khilaf je. Sujud dekat ke guru ada khilaf. Semua ada khilaf. Makan babi ada khilaf. Lah, serius. Kali ikut babi tu kan, ada orang kata daging je yang haramnya, tulang tak. Kita macam pandang atas bawah. Tapi lah, khilaf tu muktabar ke tidak? Kalau orang tu kata dia keluarkan pendapat, kemudian lepas kesepakatan para sahabat di atas perkara tersebut, yang datang baru ni kita tak pakai. Macam Imam Syatibi katalah, dia kata-kata yang salah, yang bercanggahan dengan apa yang diketahui daripada syarak. Apa saya nak pening kepala? Dia pelik juga kan, kita yang, semua ada khilaf. Kan? Sampai sekali makan tangan kiri ada khilaf. Makan tangan kiri pun ada khilaf. Tak ada khilaf tau. Makan tangan kiri haram, tak ada khilaf. Wallahualam, pelik kan. Orang kita ni suka main khilaf. Ada khilaf Ustaz. Kita kata je benda ni haram, ada khilaf. Itu kena faham. Jadi Imam Syatibi kata kadang-kadang benda tu bukan khilaf pun. Yang pertama yang memang dia salah, mencagahan dengan syariah. Atau B, benda tu memang ada tak khilaf pun dari kalangan para salaf salih. Ini tajuk kita dalam masalah tafsir ni. Tak ada khilaf pun sebenarnya, tapi dia orang yang sangka khilaf.
Tak boleh. Depan Nabi SAW seorang lelaki pakai khidal tangan. Nabi kata tukar. Dia tak boleh tukar. Nabi kata tak menghalang dia kecuali dia kerana sombong. Depan-depan Nabi cakap. Ya. Ada orang kidal di depan Nabi. Makan dengan kiri depan Nabi. Nabi tegur depan-depan. Sampai Nabi kata last sekali, Nabi kata tak menghalang dia kecuali sombong. Kesombongan. Dia pasti boleh. Betul. Isi saya kidal. Makan lah kanan. Cacat tak tahu buat apa lah. Rumpuh tak je lain lah. Kan? Tapi masalah sekarang ni tak ada. Tak ada alasan lah. Mak Saleh je. Dia konon duduk London. Kan London kan. Pisau kanan, tangan kiri. Nyok nyek kan. Ngarut. Ni sewil. Dia protokol. Karut. Okay, baik. Ha? Yalah latih. Boleh latih sebenarnya. Dah jadi pun. Isi saya pakai. Tak ada benda masalah. Boleh je. Baik. Okay. Dia kata apa? Wali Syekh Muhammad bin Salih bin Utsaimin. Al-Utsaimin. Taqsimul ikhtilaf fi tanawwu' wa tadad. Dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dia ada pembahagian bagi percanggahan tanawwu' dan juga tadad. A'tamidu fihi, dan pengarang buku kita dia kata dia sandarkan kepada pecahan yang Syekh Saleh bin Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin buatkan, fihi ala lafzi wal makna, di atas pada lafaz dan makna, percanggahan pada lafaz dan makna, dan dia ala salasi aqsam, ada 3 bahagian. Nanti kita punya tajuk nanti akan pecah pada pecahan ini. Okey. Al-awwal al-ikhtilafun fil lafzi dun al-makna. Percanggahan pada lafaz bukan pada makna. Lafaz lain, makna tak beza. Okey. Kemudian asani yang kedua, ikhtilafun fil lafzi wal makna. Percanggahan pada lafaz dan makna, dua-dua sekali. Wal ayatu tahtamilu ma'nayain, dan juga ayat tersebut mengandungi apa? 2 pengertian. Memang dua boleh. Nanti ada berkenaan kalimah tu dia akan terangkan. Okey. Dia kata wa fatahmalul ayatu alaihima wa tufassaru bihima, maka ayat tersebut akan dibawa pengertian pada dua-dua pengertian tersebut dan juga ditafsirkan kedua-dua kalimah berkenaan. Bawa dua-dua sekali. Itu yang bercanggahan lafaz dan makna. Tapi ayat tu boleh bawa pada dua-dua sekali. Okey. Yang ketiga, asalithu ikhtilafun fil lafzi wal makna. Percanggahan pada lafaz dan makna, wal ayatu la tahtamilu al maknayain. Tapi ayat tersebut tidak boleh menampung dua makna berkenaan serentak. Litadadi bainahuma, kerana percanggahan di antara keduanya. Fatahmalul ayatu 'alal arjahi minhuma bidalalati siyaqi aw ghairihi. Maka akan dibawakan ayat tersebut pada yang paling kuat di antara dua maksud berkenaan dengan petunjuk lafaz baris ayat atau selainnya. Apa benda kita boleh gunakan untuk kuatkan maksud. Okay. Pasal dia kata dia ada 3 pecahan. Kita akan bincangkan. Maksud dia percanggahan pada lafaz bukan pada makna. Lafaz lain-lain, tapi makna dia satu. Ataupun kedua, percanggahan pada lafaz dan makna. Lafaz lain, makna lain. Tapi ayat tu boleh tanggung dua-dua sekali. Boleh masuk dua-dua maksud dia. Okey? Maka dibawa dua-dua sekali. Tak ditinggalkan salah satu pun. Ataupun yang ketiga, ayat tadi apa tafsiran yang datang tadi bercanggahan lafaz dan makna dan tak boleh digabungkan serentak. Maka dia akan dibawa kepada yang paling kuat di antara dua pendapat tadi berdasar kepada baris ayat atau sebab-sebab yang lain. Ada hadis ke dan sebagainya, kita akan bawa ke situ. So itu insya-Allah nanti kita akan masuk kepada pecahan kita nanti. Okey, ikhtilaf yang tanawwu' ni macam mana kita nak fahamnya dia pada pecahan yang Syekh Ibn Utsaimin buat tadi. Syekh Saleh bin Utsaimin buat tadi, itu yang pengarang buku kita dipakai untuk terangkan macam mana ayat-ayat apa percanggahan tadi. Sebenarnya yang tanawwu' ni pada dua perkara tadi sebenarnya tak ada masalah pun. Yang tadad tu itu yang baru kita akan percanggahan yang bertentangan, yang kita akan menggunakan tarjih. Kita nak kuatkan mana satu. Antara paling kuat masalah ni adalah kes quru'. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita yang diceraikan kena tahan diri daripada berkahwin sebanyak 3 kali. Quru' tu suci ke haid? Itu je. Kalimah tu quru' tu datang dua-dua maksud tadi. Dalam bahasa Arab, suci pun datang, haid pun datang. Tapi masa tak boleh gabung serentak. Tak datang, kita boleh gabung. Suci dan haid, mana suci haid dah. Kat situ kita akan bincang insya-Allah. Macam mana cara pentarjihan. Tapi kalau yang pertama tu macam kes lain, kedua tu macam beza lafaz, beza lafaz tapi dan makna, tapi boleh bawa pada semua.
Siratul mustaqim tadi. Kebenaran, Islam, Quran, Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Itu kita akan cuba nanti terangkan insya-Allah. Okey, baik. Wallahu a'lam, berhenti situ. Dekat dalam nota lama tak, dah dekat sini nota baru dia asingkan. Dia tak pada tajuk baru. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Dia saya ada dua hadis yang betul berkaitan dengan perkara. Satu, tiada solat, bukan berdoa, tiada solat tanpa berdoa kan. Dan tu yang satu Nabi apabila dia baca, imam membaca Fatihah maka diam. Jadi yang mana tu? Dia bezakan sini bang, bab berkenaan dengan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tiada solat untuk siapa tak baca Fatihah kitab. Satu hadis. Lepas tu solat, hadis tentang Nabi kata inna maju ilal imam liyutamma bihi. Imam jadikan untuk diikuti. Idza kabbara faraka'a wa kabiru warka'u. Atau idza qara'a fa ansitu. Bila dibaca kamu diam. So dia sini abang boleh bawa maksud tadi. Yang paling betul dia adalah pada masalah satu dalam masalah solat bersendirian. Kalau abang solat seorang-seorang, maka Fatihah atas diri abang tu memang wajib. Itu macam seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku tak tahu nak baca apa. Ajarkan aku supaya solat aku cukup. Kan dan Sunan Nasa'i, Nabi kata, kau sebut subhanallah, alhamdulillah, wallahu Allahu akbar. Mana cukup untuk kau gantikan Fatihah tadi selama tak balik baca lagi. Okey. So jadi basically kalau kita faham kat situ, untuk orang berseorangan keadaan macam tu. Adapun orang yang ikut imam, dia ada tajuk yang lain. So kalau kita tengok pada orang yang datang masbuk, ketika datang masbuk, lewat imam rukuk, dia rukuk. Dapat rakaat tak? Imam rukuk, dia rukuk. Dapat tak rakaat tu? Dapat. Kan hukum lain. Untuk orang berjemaah, hukum lain. So boleh faham macam tu. Bila dia berjemaah, hukum dia lain. Bila dia berseorangan, hukum dia lain. So hadis tadi kita boleh baca macam tu. Baca satu untuk baca pada umum keadaan. Satu kita baca pada kes kalau dia berjemaah dengan imam. Nampak? Ada beza kat situ. Diamlah. Sebab kalau imam sasul, awak nak tegur macam mana? Awak nak tumpu pada kepentingan awak, awak nak tumpu pada imam. Saya pernah saya kena lah. Pergi dekat rumah lama saya, surau tu, imam tu masuk, dia jadi imam, dia suka baca salah. Saya duduk belakang dia, saya baca Fatihah, saya terganggu tau, sebab nak baca Fatihah, saya nak dengar dia baca. Sebab dia sangkut je kan. Dan sekali saya tak boleh attentif, macam nak baca saya ke baca. Saya baca ke dia baca? Dia baca ke saya baca? Bila saya baca, saya tak boleh dengar dia. Bila dia sangkut, saya pun tak boleh be attention. Kemudian kalau saya dengar dia, saya tak boleh baca Fatihah saya. Terganggu. Dengar. Memanglah idza qara'a fa ansitu, memang hadis Nabi datang. Sahih Muslim. Bila imam baca kamu diam. Yep. Habis tu diam. Bahkan umumnya macam Al-Quran ada perintah Allah Taala, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Al-Quran, maka dengar padanya dan diam. Kalau kita baca dia baca, tak boleh bertembung. Oh, tak boleh belaga bang. Belaga, kita dengar dia dengar, kita dengar kita last sekali kita dah macam mana ni ah. Ya, itu tujuan dia, betul. Baca apa? Tak ada masalah itu. Tak ada masalah. Tapi yang pentingnya bila dibaca kita diam. Itu tajuk dia pada berjemaah. Kalau berseorangan, wajib lah. Okey? Jelas? Okay. Wallahu a'lam. Berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.